gambar yang last week dah sempat habis. Tapi ni semua dah tahu, comparison between sperm and Graafian follicle. Sepatutnya bukan Graafian follicle, tapi secondary oocyte. Okay, secondary oocyte. Kalau ingat balik, secondary oocyte itu adalah ovum. Okay, nama lain untuk ovum, secondary oocyte. So apa perbezaan dia? Sperm has three main parts: head, midpiece, and tail. Then head contain nucleus, and at the same time contain mitochondria, a lot of mitochondria, because to produce energy to swim. Soalan ni selalu tanya tapi selalu budak boleh jawab. Kalau dekat sperm memang ada banyak mitochondria sebab nak energy waktu nak swim ke fallopian tube for fertilization. So kalau untuk ovum ini, the largest cell in human body, this one the smallest cell in human body. So kalau ovum, keliling dia sebenarnya ada gel-like substance. And follicular maksudnya dia ada dalam satu bekas dan dia dipanggil Graafian follicle. Okay, tak ada apa. Kemudian comparison ni boleh baca sendiri sebab proses oogenesis dengan spermatogenesis saya tu dah belajar. Kalau cerita kat sini nanti lambat. Dah ajar dah, cuma ni nak compare je dua-dua tu. Okay, next 15.3. Okay, this one tajuk yang paling susah dalam chapter reproduction, iaitu menstrual cycle. So teacher tinggal dulu, kita pergi 15.4 yang lebih senang. Ya. Siapa ni? Kendra Surya. Siapa ni? Salah nombor ke? Tak ada dah. Selamat malam. Adik Utaya? Utaya guna kot. Okey. Kalau Utaya guna tak apa. Dengan orang lain salah dah. Okay, tak apa. Kita teruskan. So, development of a human fetus. This one last week, Daniel ada tanya soalan dengan Utaya tapi malam dia tak ada. Kita tu pergi pada fertilization. Okay, what is means by fertilization? Semua orang pun tahu. When one sperm and one ovum fertilize. Ada yang tanya, boleh tak dua sperm combine dengan one ovum? Tak boleh, dia mesti one to one je. Satu kepada satu. Lepas tu dia cakap, macam mana dapat kembar? Kembar sama, kembar tak sama. Okey, itu dia punya proses tu lain. Kalau yang normal, yang mesti wajib, mesti one sperm, one ovum sahaja. Tak boleh lebih. Sebab apa macam tu? Bila satu sperm tu dia datang dekat satu ovum, dekat luar dia tu ada gel yang dia tu macam pagar. Bila dia dah fertilize je, automatik dia akan tutup. Dia tak akan bagi next sperm fertilize. Kemudian sperm bila fertilize, ekor dia akan tinggal dekat luar. Dia punya head dengan nukleus sahaja akan combine atau bind dengan ovum. So, fertilization occurs in fallopian tube. Ni dia punya ayat dia, sperm nucleus fuses with ovum nucleus. Bila dia fertilize, sebenarnya nucleus sperm tu akan combine dengan nucleus ovum and jadi diploid zygote. Diploid zygote maksudnya 46 kromosom. Sperm 23, ovum 23 kromosom, jadi diploid zygote. Sebenarnya normal je lah, tak ada masalah apa, 46. 23 campur 23 jadi 46. Okey. Kita tengok dia punya gambar. Okey, dia punya gambar apa benda nama? Female reproductive system. Okey, female reproductive system. Kita start daripada ovari. Okey, ovari yang sebelah atas. Mana dah? Ni dah twin dah. Baik, kita besarkan sikit gambar bagi jelas. Apa yang join ni? Utaya. Okay, hai Utaya. Kenapa tadi
Kendra Suria. Tadi akaun lain, sekarang akaun lain banyak benar akaun awak macam artis. Ini kita punya ovari, kita yang perempuan lah punya ovari, release ovum or secondary oocyte. So this is unfertilized secondary oocyte atau ovum yang belum fertilized. Then dia akan bergerak ke sini. Kadang-kadang dekat sini dia tak tentu. Fertilization tu boleh dekat sini, dekat sini, dekat sini, semua pun boleh sepanjang laluan ni. Ini kita ambil yang normal. So bila dia bergerak sikit, nampak ada banyak sperm datang kan. So sperm ni yang betul-betul boleh masuk ke dalam ovum hanya satu je. Yang lain semua akan rosak. Kemudian gambar yang next ni, kita besarkan lagi sebab takut tak nampak. Boleh dah. Okey, yang next ni, dia punya nukleus sperm dengan nukleus ovum ni combine. Dia punya tail ni nanti akan tinggal dekat luar. Kemudian sperm yang lain ni, dia akan release out again. Dia akan keluar semula sama ada dah mati selepas 2 atau 3 hari. So nanti perempuan akan tahulah pasal ni. Yang masuk tu million, 400 million tau. About 300, 400 million, millions of sperm. Tapi yang betul-betul fertilize only one. Jadi yang one tu lah jadi awak yang macam awak sekarang lah. Awak ni adalah sebenarnya juara sebab awak berenang dengan 300 juta, 400 juta sperm yang lain dan awak yang berjaya combine or fertilize dengan ovum. Then it will form zygote like this. After zygote, it will the process is mitosis. Okay, mitosis become two cell. Two cell maksudnya ada dua nukleus dekat dalam. From 2 become 4, 4 become 8. Ini semuanya mitosis. Okay, repeated mitosis occurs. Dia akan berlaku berulang-ulang sampailah dia sampai dekat kita punya apa nama tu? Apa saja lembab pula malam ni. Endometrium wall ataupun uterus. Dia akan move sampai ke endometrium wall ataupun uterus dekat bawah sini. Dan proses ni daripada fallopian tube nak sampai ke endometrium wall ni about 1 to 2 weeks. Selama seminggu hingga 2 minggu baru dia sampai dekat bawah sini. Okay, sekarang nak tanya soalan. Kalau sperm dia swing by using tail. But how about ovum? How ovum, zygote semua ni boleh sampai dekat kita punya endometrium wall ataupun uterus. Macam mana ovum bergerak sedangkan dia tak ada ekor? Sperm ada ekor. So siapa boleh bagi tahu? Ada tak siapa-siapa boleh bagi tahu? Betul. Peristalsis. Saya tak tahu kalau ada bunyi bising-bising sikit tu anak cikgu sebab dia orang ada dah balik sini tau. Okay. Peristalsis, contract and relaxation of fallopian tube. Then at the same time dekat fallopian tube tu dia ada macam cilia atau bulu-bulu halus. So dia boleh membantu ovum tu turun bergerak ke uterus. Yes, good. Kita ayat contract and relax repeatedly. Okay. Tanya dengan Daniel memang pakar tajuk ni. Daniel je tak ada. Okay. Then sampai dekat sini sekarang. Kalau 2, 4, 8 ini yang biasa. Kalau 8 become 16. Macam ni 16, 32 kita akan panggil dia morula. Morula means zygote yang ada lebih daripada 8 sel sebab dia dah divide secara mitosis, nama dia morula. Tak panggil dah nama yang sebelum tu. Sebelum tu zygote yang 2 sel, 4 sel, 8 sel, lepas tu jadi morula. Kemudian sampai dekat dinding endometrium, dia maybe boleh pergi ke dinding belah sini atau dinding belah sana, tu tak tentulah. Nasib lah, dan dia sama je bila dia grow jadi fetus, tak ada masalah. Tak apa dia duduk kiri ke kanan. So dekat sini prosesnya implantation.
Okay, implantation. Implantation tu maksudnya morula dah attach pada endometrium wall dekat sini. Endometrium wall tu dekat uterus ataupun rahim. Okay, ni gambar yang sebelah kanan ni gambar yang dah dibesarkan. Ini endometrium wall. Okay, ini adalah embryo. Kemudian dia ada macam warna hijau besar ni. Ini macam bekas dia jugalah. Namanya blastocyst. So the thickened blastocyst wall will develop into embryo. Nanti dinding ni dengan benda ketul ni, blastocyst ni akan jadi embryo. So ingat mula-mula dia adalah ovum or secondary oocyte. Lepas fertilize jadi zygote. After egg cell become 16, we call it as morula. Kemudian dia akan jadi blastocyst, maksudnya sel dia lebih banyak dan dia ada bahagian yang warna hijau ni. Kemudian dia attach, proses tu namanya implantation. Okay, implantation. Dah habis dah? Cepatnya. Alah, dah habis dah untuk fertilization. So dekat page seterusnya ni dia nak bagi tahu ada satu nama hormon. Hormon ni hanya ada pada pregnant woman. Nama dia human chorionic gonadotrophin or HCG. Awak semua takkan jumpa hormon ni. Maksudnya nama hormon ni selalu ada dekat kotak pregnancy test. Maksud teacher tadi, kalau orang tu dah kahwin, dia beli pregnancy test kit, dia akan baca dekat box tu ada pasal HCG. Tapi kalau awak dalam kelas ni, awak takkan jumpa lah dekat kotak tu. Awak tak ada beli alat ni. Okay, jangan pergi mengada-ngada pergi beli pula kalau awak beli, tu ada something wrong somewhere. Okay, so hormon ni kenapa pada waktu pregnancy sahaja ada? Teacher nak tanya dalam grup ni, siapa tahu kenapa hormon HCG ni waktu pregnant sahaja ada? Sakit puan? Doktor pakar sakit puan? Tak boleh Utaya sebab doktor sakit puan kebanyakannya adalah lelaki. Okay, tak nak jawab soalan teacher. Kenapa tadi apa tadi soalan? Kenapa hormon HCG hanya ada pada pregnant mother? Kenapa kalau waktu biasa tak ada? HCG, kemudian Google dah join. HCG, kemudian prolactin. Kalau ingat lagi, ini hanya ada pada pregnant mother. Kenapa? Biar bayi boleh bertahan hidup. Tak, meningkatkan metabolism tak. Yes, betul Hazatu. Because produced by placenta. Placenta produce HCG hormone. Dekat sini jawapan dia ni. Placenta produce HCG during pregnancy. So jawapan Hazatu tu betul. Waktu orang tu pregnant, bila dia pregnant, dekat sini nanti akan ada placenta. Yang gambar satu lagi. Yang ini, itu teacher dah tunjukkan. Ini fetus. Kemudian dekat sini ada placenta. So placenta ni akan ada bila orang tu pregnant sahaja sebab dia nak bagi nutrien dekat baby. Jadi placenta tu yang akan produce hormon HCG. Hormon ni penting sebab kalau nak test pregnancy, bila ada je hormon ni dalam badan atau dia urine, means tentu pregnant. Sebab kalau dia tak pregnant, dia tak ada hormon ni. Sebab apa tak ada hormon ni? Sebab tak ada placenta terbentuk. Okey, faham? Ulang balik. Lepas tu pregnant, bila dia pregnant, ada placenta untuk baby dia nanti. Dan placenta tu yang akan produce hormon HCG. Jadi hormon ni hanya ada pada perempuan yang pregnant. Then, ini contoh pregnancy test. Dulu tak ada. Dia pun dah ajar dah rasanya. Kita tengok balik, placenta yang ini adalah umbilical cord.
Bila untuk giving birth, mother giving birth, mula-mula baby yang ni, yang kat luar ni, apa dah itu kita panggil, kenapalah susah nak sebut lah, itu Tamendra cakap yang macam baby ni. Amniotic fluid. Amniotic fluid dalam dia. Amniotic fluid yang dalam dia, yang dia punya bekas ni. Tak ingat nama. Gambar ni dia bagi gambar tapi tak ada label. Nanti kalau teacher ingat saya beritahu. Okey, sekarang ni yang bekas luar ni macam biru ni akan pecah. Bila pecah amniotic fluid tu, amniotic fluid kat dalam body. Dia akan keluar dulu. After that, fetus ni akan keluar. Jadi dia lahir lah. Dia akan keluar dengan dia punya umbilical cord tu bersambung. Kemudian doktor akan tekan perut ibu tadi supaya placenta ni akan keluar sekali. So dia akan keluar 2 kali lah. Satu mula fetus, kemudian placenta. Sebab placenta ni ibu tak perlukan. Placenta ni untuk fetus. Once fetus dah keluar, placenta pun kena keluar. Dia tak boleh simpan kat dalam. Kalau placenta ni tertinggal dekat dalam, ibu tu boleh berisiko untuk meninggal. Boleh berisiko untuk meninggal sebab placenta ni boleh menyebabkan jangkitan kuman kepada ibu tu. Okay, kemudian kalau tengok dia punya blood vessel dekat gambar yang sebelah kanan ni, ini umbilical cord, ada umbilical vein and umbilical artery. Umbilical artery dengan umbilical vein ni function dia kat atas sini. Umbilical vein carries blood rich in oxygen and nutrient. Okey, kalau dalam badan kita yang bawa oksigen adalah arteri. Tapi untuk bahagian ni dia terbalik tau. Bukan nota ni salah, ini memang macam ni. Umbilical vein, patutnya vein bawa carbon dioxide. Tapi untuk bahagian ni vein bawa oksigen. Untuk umbilical artery, dia bawa deoxygenated blood or carbon dioxide. So dia memang terbalik dengan function artery dan vein yang selalu tu. Umbilical vein bawa oksigen dengan nutrien untuk baby atau fetus. Maksudnya daripada ibu lah. Umbilical vein yang warna merah ni hantar makanan dengan oksigen masuk dalam badan baby. Baby tu dia berlaku respiration, dia pun buang air, dia kencing tapi dalam bentuk lain lah. Dan bahan buangan tu, waste product, masuk balik ke badan ibu melalui umbilical artery. Okay, sebab itu ibu kalau dia kencing, yang mengandung lah, dia selalu kerap nak kencing, macam betul dia macam sesak nafas sikit sebab dia kena release carbon dioxide dan ambil oksigen untuk baby dia melalui dia punya blood vessel. Kemudian bahan buangan daripada baby dia akan masuk dalam badan ibu dia juga. Jadi bila dia kencing sebenarnya dia untuk dia dan untuk baby sekali. Macam makan pun sama. Bila dia makan untuk diri dia dan untuk baby sekali. Kalau tengok dekat sini, ini belah kiri ni fetal blood vessel, salur darah untuk anak atau fetus. Kemudian dekat sebelah sini, ini adalah maternal blood yang warna merah gelap, biru. Ini maternal blood. Maternal blood maksudnya untuk ibu. Dia seolah-olah bersambung, tapi sebenarnya dekat sini, tengah-tengah antara darah ibu dengan darah anak ni sebenarnya tak bersambung. Teacher kena besarkan gambar bagi awak nampak. Dia macam synapse dekat tajuk impulse ataupun nervous system. Ingat lagi tak synapse yang ada neurotransmitter antara neuron-neuron, dia tak bersentuh tapi nampak macam bersambung. Okay, ini adalah fetal blood vessel or blood capillary. Ini pun sama juga. Okay, ini yang merah ni darah ibu. Okay, dia tak bersambung direct tapi dia duduk macam bersentuh macam gitu. Tapi sebenarnya tak bercampur. Sebab itu tak semestinya mak darah A, anak darah A. Mak boleh darah A, anak boleh darah B. Ataupun mak darah AB, anak darah A, darah O.
Sebab darah ibu dan darah anak tidak bercampur, not mixed together. Kalau darah tu bercampur, contohnya darah apa yang tak boleh bercampur nanti boleh clot? A dengan B tak boleh kan? Okey, katakan A satu, B satu. So kalau dia mix, anak tu boleh meninggal sebab dia punya blood clot inside the fetus body. So sekarang ni sebenarnya dia tak mix, cuma nampak macam mix. Okey, darah ibu dengan darah anak. Okey, dah settle bahagian ni. Okey, ni tak detail sangat. Okey, dah. Next. Importance of placenta. Kenapa kena ada placenta bila pregnancy? Okay, ini sebenarnya boleh baca sendiri tapi teacher explain juga. Dan benda ni pun selalu juga ditanya. First, exchange site of substances between mother and fetus, tempat untuk pertukaran bahan antara ibu dengan anak dia. Example of the substances are glucose, amino acid, hormone, antibody and oxygen. So, ini semua akan absorb daripada mother's blood into the fetal blood yang ibu bagi dekat anak. Kenapa? Itu dia sendiri tanggung lah kalau apa-apa jadi. Next, selain daripada bahan tadi, carbon dioxide and nitrogenous waste such as urea, semua-semua ni, ini daripada anak kepada ibu. Kemudian placenta juga function lain dia secret hormone. Dia akan hasilkan hormon tadi, HCG yang dekat pregnancy test tadi. Kemudian 4 months of pregnancy, 4 bulan yang pertama, corpus luteum will degenerate and no longer secrete progesterone. Maksudnya corpus luteum ni yang ini. Kalau ada yang dah lupa, itu ada tunjuk. Awak susah nak faham sebab awak tak ada buku. Betul-betul awak kena ikut apa yang teacher tunjuk sebab tu mungkin susah sikit kot. Sikit. Okay, corpus luteum yang ini. Ini proses oogenesis dalam ovari yang kita belajar sebelum ni. Okay. Bila ovum terbentuk, dia akan disimpan dalam primary follicle, secondary follicle, primary Graafian follicle. Cukup masa, ovum ni akan release out by ovulation. Kemudian bekas dia atau follicle tu akan jadi corpus luteum macam ni. Jadi corpus luteum. Kalau orang tu tak pregnant, corpus luteum will degenerate after a few days. Selepas beberapa hari, bekas ni akan shrink dan dia akan musnah sendiri. Tapi kalau orang tu pregnant, corpus luteum ni tak shrink sampai 4 bulan baru dia shrink. So corpus luteum ni sendiri ada function dia secrete progesterone and estrogen. Kalau kita fikir balik, kita pun rasa macam pada manusia ni macam sangat kompleks, ajaib sangat kejadian yang Tuhan buat tau. Kalau waktu biasa ada estrogen dan progesteron. Tapi kalau pregnant, kita perlukan hormon tu lebih. Jadi, corpus luteum ni pula akan bagi hormon estrogen dengan progesteron. Placenta pun bagi hormon HCG tadi. Jadi, semua-semua tu bagi hormon yang relate dengan tajuk endocrine system. Balik semua daripada tajuk pregnancy tadi. Pregnancy, function of placenta. Okay, placenta tadi dia bagi makanan semua dekat baby. Kemudian baby tu bagi bahan buangan dekat ibu. Kesian ibu tau. Ibu bagi makanan, bagi oksigen, anak bagi bahan buangan. Awak nanti bila dah besar, dah kahwin, dah dewasa, jangan buat macam tu. Kecil-kecil tak apalah dalam perut mak buat macam tu. Nanti dah besar ni bagi benda baik-baik kat mak awak. So 4 bulan yang pertama, corpus luteum tu dia sikit-sikit akan degenerate. So after 4 months, it will no longer secrete progesterone because it itself has generated, dah musnah. Dan 4 bulan jadi kena ada sebab mula-mula tu nak
guna hormon progesteron. So bila corpus luteum tu dah destroy, placenta pula akan ambil alih kerja corpus luteum tadi untuk produce progesteron and estrogen. Okay, kenapa hormon progesteron dan estrogen ni perlu untuk pregnant mother? Because to maintain endometrial thickness. Endometrial thickness tu maksudnya dinding rahim, tempat yang fetus tu duduk, dinding tu kena tebal. Kalau dia nipis, boleh menyebabkan berlaku miscarriage atau keguguran. Jadi dia kena tebal untuk support dan untuk bagi nutrien, ada blood vessel semua-semua tu. Okay, kita ulang balik. Orang tu pregnant. Okay, kalau dia pregnant, corpus luteum yang bekas ovum tu akan kekal sampai 4 bulan. Kenapa? Sebab dia nak release hormon progesteron dan estrogen. Selepas 4 bulan, corpus luteum will degenerate. But hormone progesterone and estrogen still needed by the mother. So siapa ambil alih tugas dia? Placenta. Placenta akan ambil alih tugas tu untuk produce progesterone and estrogen. Then progesterone and estrogen tu untuk apa pula? Untuk bagi dinding endometrium tu tebal. So dia boleh support fetus dekat dalam uterus. Okay. Ini yang tadi. Why blood of mother and fetus do not mix? Kenapa darah ibu dengan fetus tidak boleh bercampur? Dan dia ada thin membrane between the blood of mother and fetus. Dia ada macam membrane antara dua tu. Tapi gas, nutrien boleh lalu, antibody boleh lalu. Ini soalan yang familiar dan selalu keluar exam. Ada 3 sebab. First, protect the fetus from certain dangerous chemical like toxin and bacteria. Okay, kalau darah tu bercampur, bahan yang berbahaya daripada ibu boleh masuk kepada darah anak. Macam bahan toksin dan bakteria. Atau contoh macam ni. Mak dia kena patuk dengan ular. Mak kena patuk dengan ular. Bisa ular tu snake venom masuk dalam darah ibu. Kalau darah ibu dengan fetus tu bercampur, snake venom can enter the fetal blood and can cause death, boleh menyebabkan kematian. Jadi bila dia tak bercampur, mungkin mak dia tu bolehlah dia rawat lagi sebab dia dewasa kan. So baby dia pun selamat lah. Kalau tak, boleh menyebabkan kematian sebab dia boleh bercampur. Second, prevent the thin fetal blood from bursting due to mother's high blood pressure. Okey, darah anak dia punya blood vessel tu sangat nipis sebab dia kan kecil lagi. Selalu darah dia, blood vessel is very thin. So sometimes mother has a high blood pressure, tekanan darah tinggi yang memang penyakit macam hypertension. Ataupun macam bila mak dia penat, mak dia ada masalah ke, sakit ke, dia punya blood pressure increase. So dia boleh menyebabkan blood vessel of fetus tu burst, boleh pecah kalau dia mix. Tapi sebab dia tak mix, so dia tak ada bagi masalah dekat anak dia. Third, prevent agglutination or blood clot. Okay, ni yang saya cakap tadi lah. Kalau jadi darah berbeza tapi mix, boleh menyebabkan blood clot dan boleh menyebabkan kematian. Okay. Tapi kalau orang yang ada HIV, ada yang ada AIDS tu, still HIV boleh masuk dalam darah anak. Benda ni tak boleh prevent. So walaupun benda-benda lain tadi boleh, tapi drug, dadah, meditation ni, ubat-ubatan, sigaret semua, alkohol, kemudian virus, HIV, rubella still boleh masuk dalam badan anak melalui placenta. Jadi punya kelemahan lah. Sebab tu ibu tak boleh ambil alkohol, tak boleh merokok. Kemudian ibu yang pregnant tak boleh duduk di sekitar orang yang merokok walaupun dia passive smoker tapi dia bahaya. Okay, dah. Bahagian ni. Kita pergi sikit lagi pada formation of twins. Formation of twins. So ada satu lagi subtopik yang tak sempat habis. Teacher tengoklah macam mana nanti.
Sebenarnya teacher buat juga kelas hari ni yang malam ni. Macam siang tadi form 3. 3 UM. Habis dah lah. Sekarang 5 UM. Lepas ni 2 UM. Sebab esok teacher akan start marking paper. So selalunya dah tak sempat dah nak tengok benda-benda lain. Okay, formation of twins. Twin, there are two types of twin. First is identical, second is fraternal. Twin ada dua, satu yang muka sama, satu yang muka tak sama. Teacher tak tahu gambar ni muka sama ke atau dia copy paste gambar ni buat dua orang. Nampak macam bukan gambar ni, macam gambar orang sama dah buat edit bagi nampak dua orang je. Satu lagi, twin juga. Dia adik-beradik tapi mukanya tak sama dan jantinanya lain-lain. So apa cerita ni? Kita tengok yang first. Soalan ni pun famous, tapi kalau soalan ni keluar, tolong jawab sebab senang nak score. Okey, teacher kata mesti one sperm fertilize one ovum. Ini compulsory, wajib. Memang kena macam ni. Tapi macam mana boleh jadi identical twin? Because the embryo after fertilization divides into two new cell. Jadi dua sel yang baru. Proses ini adalah mitosis. So jadilah kembar yang muka sama, jantina sama, perangai sama, and they share one placenta. Ibu dia ada satu placenta tapi shared by two fetus. Ini untuk identical twin. Kembar ni mesti same gender. Kenapa macam tu? Sebab katakan sperm ni yang fertilize, dia bawa 22 plus X. Okay, 22 plus X. Kemudian yang ovum 22 plus X. So anak dia 44 plus XX, anak dia adalah female. Bila divide pada dua, dua-dua ni adalah 44 plus XX, yang ni pun 44 plus XX. Dia adalah sama dengan yang sebelum divide. Jadi dia mesti jadi gender yang sama. Kalau perempuan dua-dua perempuan, kalau lelaki dua-dua lelaki. Next, kalau fraternal twin atau unidentical twin, kembar yang tak sama. Okay, kembar yang tak sama boleh jadi jantina sama, boleh jadi dua-dua lelaki atau dua-dua perempuan atau satu lelaki dan satu perempuan. Okay, apa cerita dia pula? Two sperm fertilize with two ovum. Okay, ayat dia ni awak jangan confuse dengan apa yang teacher cakap tadi. Satu sperm, satu ovum. Kenapa sekarang two sperm, two ovum? Two sperm, two ovum means separate. This one sperm and one ovum fertilized, and this one sperm. Another sperm fertilized with another ovum. Not two sperm into one ovum. Bukan dua sperm untuk satu ovum. Satu sperm, satu ovum, satu sperm, satu ovum. So two separate embryos are formed. Dua embryo yang berasingan akan terbentuk. Dan kemudian dia develop jadi embryo lah tadi, two sperm. Ni gambar salah ni dah ni. Salah label. Ayat ni terbalik. Ayat ini belah kanan patut duduk belah kiri. Ayat belah kiri patut duduk belah kanan. Two sperm fertilize two ova untuk ayat sini. Ayat ni two separate embryos are formed untuk sebelah sini. So dapat satu embryo dan ini satu embryo. Kalau embryo ini yang produce daripada sperm dan ovum dapat male, ini dapat female, so dia punya gender different. Tapi kalau both bawa XX, anak jadi female. Kalau satu bawa XY, satu bawa XX, satu lelaki, satu perempuan. Kalau XY dua-dua lelaki. Faham ke? Okay, semula. Yang ini yang atas yang bawah ni. Yang atas bawa XX, yang bawah XX, dua-dua perempuan. Okay, kalau satu XX, satu lagi XY. Satu perempuan, satu lelaki. Okey, satu lagi XY atas, XY bawah. Dua-dua lelaki. Okey, faham ke? Dan jantina ditentukan oleh ayah ataupun sperm. Sebab sperm boleh bawa X atau Y. Tapi ovum hanya bawa X sahaja. Okey, kita tulis kat sini lah. Takut ada yang tak faham. Itu macam laju, takut tak faham kan?
Okay. Tak tahulah pernah explain ke sebelum ni. Sperm dia ada dua. 22 plus X. Ini dua ni maksud teacher dua jenis. Satu sperm yang bawa 22 plus X. Satu lagi jenis sperm bawa 22 plus Y. Okay. Ovum dia hanya bawa 22 plus X sahaja. So, kalau sperm yang ini 22 plus X combine dengan ovum 22 plus X. Anak dia akan dapat 44 plus XX. So, anak dia tu adalah girl, perempuan. Okay. Itu kalau kebetulan waktu fertilization sperm ni yang combine dengan ovum. Tapi kalau sperm yang combine dengan ovum tu adalah sperm yang bawa Y. Ini. Bawa Y ni sebab dia random. Kita tak tahu sperm mana yang akan menang untuk fertilization. Katakan yang ini sperm bawa 22 plus Y combine dengan ovum 22 plus X. Ingat ovum dia memang X je, tak ada Y. So dia akan jadi 44 plus XY. So itu adalah boy. Lelaki. Jadi jantina anak sebenarnya ditentukan oleh ayah. Sebab ayah yang hasilkan sperm. Tapi kita tak tahu yang mana akan jadi fertilization. So dia random lah, ataupun possibility untuk dapat girl or boy tu depend pada waktu sperm tu fertilize dengan ovum. Okay. Kejap teacher nak check kehadiran form tu. Sementara tu kalau ada soalan boleh tanya. Sebab kalau form tu nak mula kejap lagi. Ada soalan ke pasal twin? Fraternal twin dengan identical twin. Tak ada Okay, kita tak check lagi. Check lagi. So, fraternal twins, they have separate placenta. Placenta diorang ni asing. Dan dia pun duduk asing. Tak sekali macam yang identical twin. Identical twin nampak macam ada garis ni dekat tengah kan, macam separate, tapi sebenarnya diorang share same placenta dan diorang ni boleh bermain sama-sama tau, sebab dia duduk dalam satu tempat. Tapi kalau untuk fraternal, dia separate, placenta dia pun separate dan sifat dia tak sama sangat macam identical. Okay, kalau sekolah kita, kalau identical, Syafiza dengan siapa tu kan kelas 4UM sekarang dengan tak tahu mana adik mana kakak, tak ingat dah. Kalau dulu 3UM dengan 3UKM. Kemudian kalau fraternal twin macam Hem Warren dengan Harmonis. Okey, itu dua-dua lelaki. Tapi kalau tengok orang tak tahu pun dia orang tu kembar. Maksudnya adik-beradik tapi pun nampak tak sama kan. Macam Hem Warren kecil, Harmonis tu tinggi. Lepas tu ada yang cakap Hem Warren pandai, Harmonis tu macam duduk kelas tengah kan. Tapi itu depend pada dia punya genetik lah. Yang Harmonis tu tak tahu lah awak kenal ke tak kenal kan. Rasanya kenal 5 USM. Yang tu diorang cakap ada masalah kesihatan. So sebab tu dia tak boleh duduk kelas depan. Hem Warren ni nampak macam sifat dia tak sama lah. Jadi itu adalah fraternal twin. Sebab dia different genetik. Ini daripada sperm yang lain, ini daripada sperm yang lain. So memang genetik tak sama. Cuma kebetulan fertilization tu berlaku serentak. Macam mana boleh jadi macam ni? Sebab perempuan tu atau ibu kembar ni ada dua ovum pada satu masa. Perempuan yang normal, dia punya ovary release one ovum sahaja sebulan. Tapi ada special, dua-dua ovary release ovum. Satu kanan, satu kiri. Bila ada sperm, dia akan fertilize dua-dua dan jadilah dia fraternal twins. Okay, fraternal twins. Kat sini ada banyak lagi dia punya differences. Ada 2 minit lagi. Kita habiskan 9.10. Kita tengok differences yang pertama tak ada apa. Ini one ovum and one sperm for identical. Fraternal
two ovum and two sperm, tapi separate sperm and separate ovum. Identical, embryo divide into two. Fraternal does not divide. Fraternal dia tak ada divide sebab dia asing-asing. Identical, one placenta is shared, while fraternal, each fetus has its own placenta, means there are two placenta. Genetic for identical twins and their physical appearances are similar. Genetik sama, jantina sama ni. Sex of gender of both twins is the same sebab daripada one sperm and one ovum. Cuma dia divide. Tapi untuk yang ni genetik pun tak sama. Jantina kadang sama, kadang tak sama. Sebab dia daripada sperm dan ovum yang berbeza. And the last one, ini conjoined twins or Siamese twins. Okay, Siamese twins ni sebenarnya adalah identical twin. Kembar seiras. Tapi waktu dia divide, sepatutnya divide into two complete. Sometimes Tuhan nak bagi dia jadi macam ni, dia divide tapi dekat tengah ni macam budak ni lah contoh, dia tak complete waktu division atau mitosis, maka dia melekat, attach. Jadi ada conjoined twin or Siamese twin. Kenapa nama dia Siamese selain daripada nama conjoined twin? Sebab first case berlaku dekat Siam ataupun dekat Thailand. So diorang ni selalunya jangka hayat tak panjang. Kecuali kita operate dan potong dekat bahagian badan dia. Tapi kalau dia melekat dekat bahagian organ penting macam jantung, selalunya susah nak operate. Kalau operate maybe meninggal seorang hidup atau dua-dua boleh meninggal.